Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, hari ini Muallimah akan sambung mengajar antum tentang silibus sirah bagi tahun 3. Sebelum ni kita sudah selesai pelajaran dan silibus UPKK sirah tahun 5. Jadi kita akan kembali untuk murajaah ataupun ulang kaji sirah tahun 3. Kalau di dalam buku nota padat, kita antum semua boleh rujuk di dalam muka surat 114, 115. Di situ ada ringkasan peta minda berkenaan dengan silibus bagi tahun 3. Hari itu kita sudah selesai bagi pelajaran perlantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Bagi minggu ini kita akan belajar berkenaan dengan peristiwa hijrah ke Habasyah dan ke Yasrib, iaitu Madinah. Untuk minggu ini kita fokus dahulu hijrah Nabi ke Habasyah. Okey, baik. Kita tengok dulu berkenaan dengan maksud hijrah. Maksud hijrah di sini adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagai contoh, berhijrah ataupun kita berpindah daripada contohlah kita berpindah daripada Selangor pergi ke Perak. Itu maksudnya berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Jom kita tengok bagaimana ataupun lebih terperinci berkenaan dengan hijrah Nabi ke Habasyah. Okey, jom kita tengok. Di sini berlakunya hijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Kali pertama dan kali kedua. Jika antum boleh tengok di sini tarikh berlaku. Hijrah ke Habasyah kali pertama berlaku pada bulan Rejab tahun 615 Masihi, iaitu tahun ke-5 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala hijrah ke Habasyah kali kedua berlaku pada 7 kerasulan Nabi, iaitu pada tahun 617 Masihi. Baik. Bagaimana pula dengan bilangan orang Islam yang berhijrah ke Habasyah? Waktu itu ini semua orang Mekah, ya. Orang Mekah yang berhijrah ke Habasyah. Bagi hijrah yang pertama, seramai 15 orang. 10 orang lelaki, 5 orang perempuan. Jadi jumlahnya 15 orang. Bagi hijrah ke Habasyah kali kedua pula seramai 101 orang, iaitu 83 orang lelaki, 18 orang perempuan. Okey, lebih ramai. Okey, jom kita tengok pula sahabat Nabi yang terlibat dalam hijrah ini. Bagi hijrah ke Habasyah kali pertama, iaitu antara mereka adalah Uthman bin Affan. Yang kedua, Zubair bin Al-Awwam. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf. Manakala sahabat yang terlibat dalam hijrah ke Habasyah kali kedua antaranya adalah Ja'far bin Abu Talib. Ramai lagi sebenarnya, tapi antara tokoh utama dalam hijrah ke Habasyah kali kedua adalah Ja'far bin Abi Talib. Okey, jom kita tengok pula sebab penghijrahan. Okey, kenapa orang Mekah ketika itu berhijrah ke Habasyah pada kali pertama? Iaitu untuk menyelamatkan agama dan diri dari seksaan musyrikin Mekah. Sebelum ni kita pernah cerita tentang bagaimana kaum Islam, umat Islam yang ditindas, yang diseksa di Mekah ketika itu. Maka umat Islam telah berhijrah ke Habasyah kali pertama adalah bertujuan untuk menyelamatkan agama dan diri sendiri. Menjadi satu kepentingan untuk mereka selamatkan agama dan selamatkan diri mereka. Jom kita tengok pula sebab penghijrahan umat Islam dari Mekah ke Habasyah bagi kali kedua, iaitu disebabkan penindasan dan seksaan terhadap orang Islam semakin hebat, semakin dahsyat yang berlaku. Maka
berlakulah hijrah ke Habasyah kali kedua, yang mana jumlahnya lebih ramai, iaitu daripada 15 orang menjadi 100 orang. 101 orang. Okey, kenapa, salah satu sebab kenapa begitu ramai umat Islam yang mula berhijrah ke Habasyah, semakin ramai, salah satu sebabnya adalah Raja Habasyah iaitu Raja An-Najasyi mengetahui tentang Islam. Kalau ikutkan yang kita tahu, Raja Najasyi adalah antara raja yang sangat adil. Maka Raja Najasyi telah mempelajari, mengetahui tentang Islam daripada Ja'far bin Abi Talib. Maka akhirnya Raja Najasyi telah masuk Islam. Dan keislaman Raja Najasyi telah menyebabkan Islam mudah tersebar di mana? Di negara Habasyah. Okey, itu sangat membantu apabila seorang raja telah memeluk agama Islam, maka memudahkan rakyatnya untuk memeluk Islam juga. Okey. Tidak lama kemudian berlakulah Perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, Perjanjian Aqabah berlaku sebanyak 2 kali juga ya. Okey, Perjanjian Aqabah yang pertama berlaku, kisah dia begini sebenarnya. Setiap kali musim haji, kita tengok poin yang pertama. Okey, setiap kali musim haji, orang Islam Madinah yang mengerjakan haji berpeluang mempelajari ajaran Islam daripada Nabi Muhammad. Ini bermakna ketika itu Nabi Muhammad masih di Mekah. Maka beberapa orang Islam, kalau ikutkan Islam telah tersebar hingga ke Madinah, maka orang Islam Madinah datang ke Mekah mengerjakan haji. Maka ketika itu orang Islam Madinah mengambil peluang untuk bertemu dengan Nabi Muhammad dan mempelajari tentang agama Islam. Dan tahun ke-11 kerasulan, ketika musim haji, 6 orang masyarakat Madinah dari suku Khazraj menemui Rasulullah di Aqabah untuk memeluk Islam. Mereka dah tahu tentang ajaran, mereka telah bertemu dengan Rasulullah dan mereka bersetuju ingin memeluk agama Islam. Okey, tengok poin yang seterusnya, poin yang ketiga. Tahun 621 Masihi bersamaan 10 Zulhijjah, iaitu tahun ke-12 kerasulan Nabi. Bermakna dah 12 tahun Nabi menjadi Rasul. Sekumpulan kaum Arab Madinah dari suku Aus dan Khazraj datang menemui Nabi Muhammad dan membentuk Perjanjian Aqabah yang pertama. Kita tengok tadi yang di atas, baru 6 orang sahaja ya. 6 orang dalam kalangan suku Khazraj telah masuk Islam. Mereka kembali ke Madinah, mereka sebarkan agama dan berjaya mengajak kaum lain ataupun suku lain, antaranya Aus, yang mana datang ke Mekah bertemu dengan Nabi sehingga membentuk Perjanjian Aqabah yang pertama. Jom kita tengok isi Perjanjian Aqabah yang pertama. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, tidak melakukan zina. Yang ketiga, mentaati perintah Rasulullah. Yang keempat, tidak mengambil hak orang lain. Yang kelima, tidak dibenarkan membunuh anak. Yang keenam, dilarang berbohong. Ketujuh, berkata benar dalam setiap perkara. Yang kedelapan, lakukan kebaikan, tinggalkan kemungkaran. Maka kaum ataupun suku Aus dan Khazraj yang bertemu dengan Nabi tadi telah berjanji Bai'ah Aqabah kalau bahasa Arab. Dan Melayu ini adalah Perjanjian Aqabah. Kenapa dinamakan Aqabah? Sebab berlaku peristiwa itu di Aqabah. Suatu nama tempat lah. Bersempurnakan nama tempat. Jadi berlakulah Perjanjian Aqabah. Ini adalah isi-isi ataupun konten ataupun apa yang kaum suku Aus dan Khazraj itu perlu patuhi. Okey, sekian tentang Perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian pada satu hari telah berlakunya Perjanjian Aqabah yang kedua,
iaitu pada tahun bila? Tahun 622 Masihi bersamaan bulan Zulhijjah tahun ke-13 kerasulan. Tahun ke-12 kerasulan, berlaku perjanjian Aqabah yang pertama. Pada tahun ke-13 kerasulan, maksudnya tahun ke-13 Nabi menjadi Rasul, telah termeterai ataupun telah terbentuk perjanjian Aqabah yang kedua antara Rasulullah dengan 72 orang lelaki dan 2 orang perempuan, bertambah ahli yang turut serta dalam perjanjian. Isi kandungan perjanjian sama seperti perjanjian Aqabah yang pertama, iaitu apa? Tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan zina dan sehinggalah melakukan kebaikan dan tinggalkan kemungkaran. Cumanya kita tengok sini, perjanjian Aqabah isi perjanjian Aqabah yang kedua sama seperti isi perjanjian Aqabah Isi perjanjian Aqabah kedua sama seperti isi perjanjian Aqabah yang pertama. Tetapi berlaku penambahan di mana Nabi Muhammad diberi perlindungan semasa berada di Madinah. Apa yang dimaksudkan sini adalah, baik, kita tengok tadi cerita tentang hijrah Nabi, hijrah para sahabat ke Habasyah. Waktu itu salah satu sebab utamanya adalah berlaku penindasan yang dahsyat di Mekah, menyebabkan umat Islam berhijrah ke Habasyah. Diseksa teruk di Mekah, menyebabkan mereka berhijrah ke Habasyah. Dan salah satu peluang yang Allah bukakan ataupun beri kepada umat Islam ketika itu adalah orang Arab Madinah yang memeluk Islam telah berjanji untuk memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Ataupun erti kata lain, orang Arab Madinah yang Islam telah mengajak Rasulullah untuk datang ke Madinah, berhijrah ke Madinah, dan mereka berjanji untuk memberi perlindungan ketika Nabi dan umat Islam berada di Madinah. Okey, sekian untuk bahagian ataupun untuk silibus minggu ini. InsyaAllah seterusnya kita akan belajar berkenaan dengan hijrah Nabi. Ini adalah permulaan untuk memahami bagaimana boleh berlakunya pula hijrah ke Madinah. Sekian dahulu untuk kali ini. Terima kasih.